أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua wahai bakal-bakal ahli syurga? Barangkali inilah waktu yang terbaik untuk bangun memuji-muji Allah dan mohon keampunan daripadanya. Dan sesungguhnya bulan Ramadan ni bulan penuh rahmat, bulan penuh keampunan. Subhanallah, inilah peluang yang terbaik untuk kita raih perhatian dan raih keampunan daripada Allah SWT. Barangkali yang tengah sibuk nak bersiap bersahur tu, siapkan makanan biasanya Ustaz. Sahabat kita Azri, tengah pagi ni mak ayah dah paling sibuk sekali. Ayah tak berapalah, mak yang paling sibuk sekali kan. Dia bangun sejam lebih awal dan sebagainya. Doakan untuk ibu ayah kita juga kan yang mempersiapkan makanan sahur kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan semua, haji hajah ibu ayah kita pagi ni kita cukup beruntung. Pagi ni kita bersama guru kita jauh datang daripada mana Ustaz? Kuantan. Pukul apa gerak agaknya? Pukul 2 tadi. Subhanallah. Alhamdulillah selamat sampai. Oh laju. Dan alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengurusi Mushola Ar-Raudhah bersama kita. Dan kita ada sahabat kita ni biasa kat TikTok kan. Dia TikTokers. Alhamdulillah. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Rakan usrah kita Azri Hakimi. Kita panggil Azri lah. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Betul sihat? Syukur ya Allah. Dia yang penting ada makanan. Sehat tenaga kita alhamdulillah. Jadi hari ini sebenarnya kita nak beri tumpuan kepada bahawasanya Ramadan ni insya-Allah menjadi penawar ubati hatiku yang lara. Jadi hari ini kita kalau dengar daripada bermula daripada Covid lah sebenarnya benda ni dah lama kita dengar. Tapi bermula daripada Covid tu jadi satu fenomena, jadi satu simptom berada dalam kalangan masyarakat kita, anxiety, depressed. Jadi kita faham ini adalah salah satu daripada keadaan emosi. Dan kita faham bahawasanya Al-Quran diturunkan untuk hati. Daripada hati dia berkaitkan emosi lah. Jadi inilah dia penawar terbaik. Jadi kita nak fahamkan Ramadan ini menjadi penawar yang sangat baik. Bukan kata orang Islam je yang dah memang sahih, yakin dan percaya apa yang Rasulullah SAW katakan. Tapi para saintis pun dah menyatakan, doktor pun dah menyatakan bahawasanya bila berpuasa dia ada kait rapat dengan stres dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh mulakanlah pagi ni. Sambil-sambil saya nak makan biskut yang ada hari ni, kurma yang ada hari ni, Ustaz mulakan bahawasanya bagaimana Ramadan ni boleh bantu rawati hati yang luka lara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Lid. Terima kasih Hazri, peneman kita pada pagi ini. InsyaAllah. Bismillah. Di samping kita ditemani oleh akik lapis rawa. Masya-Allah. Kurma ada kismis, ada apa tu? Ada apricot. Oh ni Ustaz jauh sikit pada Ustaz. Ni mana-mana jauh sikit. Ustaz dah cukup manis dah. Ini bagi kat saya. Tak boleh. Manis-manis bagi Haji Lid. Baik. Bismillah. Silakan Ustaz. Sebenarnya kehidupan kita tak kalau kita nak analogikan macam makanan kat depan kan, ada pelbagai rasa, ada manis, ada yang pahit-pahit sikit, ada yang masam. Tak ubah dengan kehidupan kita lah. Hidup kita ni ada pahit, kan? Ada manis. Kadang-kadang tu masam. Ada masam. Ada masam juga hidup kita ni rupanya. Ya, baik. Jadi bagaimana semua itu boleh kita hadapi, kita lalui dengan baik, itu bergantung kepada diri kita, bagaimana kita memproses itu semua dalam hidup kita.
Oleh sebab itulah sebagaimana yang Haji Talib sebut tadi, kita ni kadang-kadang menghadapi tekanan, anxiety, depres, macam-macam. Antaranya faktor bekerja, kadang-kadang Ekonomi, faktor dengan ekonomi, betul, faktor keluarga dan macam-macam lah yang menyebabkan kita rasa macam-macam. Dan jangan lupa bahawa kita dalam agama kita diajar dengan pelbagai jenis, kita kata apa, ubat. Ubat lah kita kata, diajar pada kita untuk kita merawat sakit-sakit yang ada, terutama sakit yang ada dalam jiwa, dalam hati kita. Contohlah Allah sebut ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, zikrullah itu hati kita akan menjadi tenang. Awal-awal lagi kita dah buka dah dengan zikir. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut satu lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak baginda itu Sayyidah Fatimah. Apabila Sayyidah Fatimah kata, ya Rasulullah, ya ayah, kata tak ada ke boleh tolong carikan pembantu rumah, penat nak mengulit tepung, nak menjaga anak apa semua. Jadi Rasulullah beri satu cadangan. Dia kata, nak tak wahai Fatimah, aku nak ajar pada kamu satu zikir yang mana bila kamu amalkan zikir lepas sembahyang, kamu tak rasa perlu dah itu semua. Apa dia? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Alhamdulillah 34 kali. Selepas daripada itu diamalkan oleh Sayyidah Fatimah, tak rasa dah nak minta. Rasa cukup, rasa cukup hilang dah kepenatan. Jadi kena ajar pada anak isteri kita supaya sentiasa mengamalkan zikir ini lepas solat lah. Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali, Alhamdulillah 33 dan Allah Akbar 34 kali. Itu satulah. Maknanya zikir ini boleh membentuk atau boleh merawat hati kita yang sakit. Ada seorang ulama yang popular namanya Ibrahim Al-Khawas. Dia kata dawaul qalbi khamsatu asya'. Ubat kepada penyakit hati kita ni tadilah takut, stres, depres, risau, apa kelang kabut, semua itu boleh dirawat katanya khamsatu asya'. Kelang kabut semua itu boleh dirawat katanya khamsatu asya'. Ada 5 ubat dia. Pertama sekali, tilawatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan hayati makna. Satu. Yang keduanya, khala'ul batan. Kosongkan perut, berpuasa. 5 yang saya sebut ni semua ada berkait dengan Ramadan yang kita sedang lalui sekarang ni. Yang ketiga, qiyamul lail. Pun bulan Ramadan juga. Yang keempat, at-tadarru' inda sahri. Kita bermuhasabah diri kita pada waktu-waktu sahur, pada waktu dini hari. Dan yang kelimanya, mujalasatus salihin. Kita duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. 5 ubat kepada hati kita ni sangat senang kita buat sekarang. Contoh, pertama, tilawatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan menghayati makna. Sekarang ni bulan kita selalu bertadarus. Sehari sejuzuk, esok sejuzuk, lusa sejuzuk, ada yang 2 juzuk. Apa dia punya sampai 2 kali rotation tu dalam sebulan. Jadi baca Al-Quran tu dah bagus, tambah sikit lagi tengok makna dia. Ini satu ruang yang ada yang kita boleh amalkan untuk membentuk hati kita jadi lebih baik. Kadang-kadang kita tengok, contoh kita tengok Haji Lip pun kita rasa sesuatu. Subhanallah. Betul, dia handsome. Allah subhanallah. Dia putih, kita gelap contoh. Minum air lebih sikit, Ustaz. Itu pun kita dah rasa tak puas hati lah. Jadi bagaimana caranya ialah cuba banyak baca Al-Quran, banyak hayati makna dia. InsyaAllah kita rasa tenang. Saya bercakap ni, mungkin ada orang kata, ya ke Ustaz? Dah pernah buat? Betul ke dah buat? Cuba baca Al-Quran betul-betul sekali, satu muka contoh baca, kemudian tengok terjemahan 2-3 ayat. Cuba fikirkan tentang makna tersebut. Megan Rice yang cukup popular di TikTok sekarang ni. Dah masuk Islam dah. Dah masuk Islam dah. Terkejut kita tiba-tiba pagi tu dia punya live dia pakai tudung. Hanya selepas dia share beberapa hari sebelum itu berkenaan dengan proses kejadian manusia, yang mana dia tengok link itu pergi kepada surah Al-Hajj. Dia buka surah Al-Hajj, Allah sebut, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kalau kamu rasa ragu-ragu dengan kebangkitan, mana kamu akan dibangkitkan setelah kematian, ingat balik, kamu duduk, Allah cipta tok kamu Adam daripada tanah. Kemudian kamu daripada sperm. Kemudian daripada sperm tu jadi apa?
zigot ke apa? Zygote fetus. Zygote fetus kemudian baby. Sebiji dia baca tu translation in English tu sama dengan biologi punya ilmu. Jadi dia pun Google dia kata. Dia Google apa? Dia Google embryologist. Bilakah saintis menemui ilmu ni? Rupanya tahun 1934 ataupun 1834 gitu. Dia kata, wow, Al-Quran 1400 yang lalu dah cerita tentang biologi. Saintis tentang embryologi ni baru ditemui pada tahun 1934 lebih kurang gitu. Lebih kurang gitulah. Jadi ini satu perkara yang sangat luar biasa disebut dalam Al-Quran. Itu orang yang belum Islam pada ketika itu. Dia cuba menghayati makna, akhirnya masuk Islam. Tak semena-mena masuk Islam. Tarik pula kawan-kawan dia. Maknanya kena baca Quran dengan hayati makna, satu. Yang keduanya kena khala'ul batan, biasakan berpuasa. Ni alhamdulillah memang kita puasa pun, tapi ni sahur kan. Kejap lagi kita puasa. Puasa ni sebenarnya bila mengosongkan perut tu bukan sekadar dia menjaga kesihatan fizikal kita, tapi kesihatan hati kita. Kurangnya bila kita puasa ni, kita teringat pada kesengsaraan yang dialami oleh saudara kita di Gaza. Mereka nak makan pun susah. Baru ni ada viral di TikTok. Bila ada seorang budak dia tanya, apa yang seronoknya Ramadan? Dia kata seronok Ramadan. Sebab apa? Kami rasa lapar tu, macam dia kata. Lapar tu bukanlah, macam mana? Bukan satu perkara baru. Bukan satu... Maknanya, nak sebut macam mana? Mana lapar tu ada makna. Sebelum ni dia lapar tak makan bukan Ramadan. Ni lapar ni ada makna sebab dia lapar pun tak apa, boleh pahala. Soalan nak kata gitu. Pahala pun dia lapar sebelum ni pun pahala juga. Dia di Gaza. Jadi sekarang ni sangat bermakna lapar dia sebab lapar dia ada pahala pada bulan Ramadan. Masya-Allah. Jadi kita ingat pada mereka. Yang ketiganya Qiyamul Lail. Yang sempat lagi ni, boleh lagi. Boleh, satu lagi. Yang ketiganya Qiyamul Lail. Mana kita bangun Qiyamul Lail sebelum kita contoh ni kita sahur ni kan. Sempat kita semayang sekejap atau lepas sahur sebelum subuh semayang sekejap. Itu cara untuk kita merendahkan hati kita, melembutkan hati kita yang keras, hati kita yang dengki pada jilid tadi kan. Allah. Semua itu dibersihkan dengan insya-Allah dengan Qiyamul Lail. Kemudian yang keempat, at-tadarru' inda sahri. Kita bermuhasabah diri kita pada waktu sahur ni. Tengok makanan. Renung diri kita Ustaz renung. Aku makan sedap, kek lapis Sarawak. Kawan kita kat Gaza buat apa ya? Lepas tu tengok pada dosa kita. Banyaknya dosa aku sepanjang hari ni. Ya Allah. Seminggu ni banyaknya dosa aku. Mana kita bermuhasabah, yang paling bagus ialah waktu sebelum subuh. Sahur. Yang terakhir ialah mujalah satu salihin, duduk dalam majlis orang-orang soleh. Saya diapit dari dua orang soleh. Jadi maknanya terasa, cuba bayangkan kalau kita duduk bersama dua penyinayah contohnya. Orang yang nak bunuh kita sebelah kiri kanan ni. Jaga kau Ustaz kejap lagi. Habis ni berasah macam tu. Apa rasa kan? Berdebah-debah kita. Bersama ibu jari peluh. Jadi bila duduk dengan orang soleh, kita rasa tenang, seronok walaupun kita rasa macam susahlah nak kongsi apa yang kita nak sampaikan pada pagi ni, tapi ada dua orang soleh sebelah. Allah. Nampak cair keluar mengalir. Allahu akbar. Tengok muka Azri, masya-Allah, rasa macam ilmu tu macam masuk. Allahu akbar. Ajilib lagilah. Allahu akbar. Allahu akbar. Maknanya kita kena usahalah. InsyaAllah. Bersihkan hati. Ini 5 perkara yang sangat penting yang Ustaz kongsikan untuk kita ni. Saya tertarik juga pasal puasa ni, ada satu kajian yang mendalam yang telah mereka lakukan. Teknologi semakin meningkat dan mereka tak boleh nafikan bahawasanya bila berpuasa ni dia meningkatkan imun badan. Betul. Meningkatkan imun badan. Kedua adalah dia menggantikan sel-sel baru. Jadi orang lagi makin muda, makin sihat dan ceria insya-Allah. Dalam buku The Miracle of Fasting lah. Ya. Satu buku. Ya, tepat sekali. Dan Ustaz pun ada buku, boleh dapatkan buku Ustaz juga nanti kan. Baiklah, kita akan bereaksi kembali lagi lepas ni. Azri tadi saya tengok dia nak tanya soalan tu, tak sabar. Sekejap Azri, minum dulu. Pada kita tanya soalan, boleh? Boleh. InsyaAllah kita akan bertemu lagi.